Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua kepada anda. Okey, pagi ni insya-Allah kita akan bercakap sekali lagi dalam sesi kita iaitu sesi sarapan minda momentum insya-Allah. Okey. So apa ramai kat sini yang dah bersedia untuk pagi ni insya-Allah kita nak sama-sama belajar sesuatu perkara insya-Allah pagi ni. Okey. Adakah anda dah bersedia ke? Anda dah bersedia? Okay, berapa ramai kat sini yang dah bersedia untuk belajar dan insya-Allah pagi ni kita adalah kenapa pentingnya sarapan minda momentum. Kalaulah makan tu sarapan tu penting untuk bagi tenaga, dah tu kita ni sebagai orang kata peniaga, sebagai seorang yang ada tanggungjawab. Okay, kita berniaga ni ada sebab, ada reason why. Kenapa kita berniaga? Kan? Pastinya ada sebab untuk kita nak sarapankan minda kita. Okay? So, saya juga Alhamdulillah bersyukur sebab pagi ni saya adalah sebenarnya sangat rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT sebab semalam selama 2 hari kita baru saja selesai kelas kita sesi bukan sarapan momentum, roket pemasaran momentum edisi copywriting ayat power. Okay, so Alhamdulillah benda tu adalah perkara yang saya rasa memberi manfaat kepada beribu orang mendaftar lebih kurang 9,000, cuma biasalah okay, yang hadir taklah 100%, dia adalah beberapa peratus. Sometimes kadang saya rasa macam kenapa dia orang ni kita bagi kelas ni terlampau murah ke? Yalah, kelas 30 hari. Yuran bermula hari tu serendah RM10. Okay, yang daftar lambat pun mereka hanya perlu bayar lebih kurang dalam RM30. Itu sahaja. Okay, dan kadang-kadang mungkin saya rasa setengah orang mungkin dia macam tidak hargai benda tu. Okay, bila kita buat berbayar sedikit dikatanya mahal. Compare dengan apa yang dia dapat. Kalau kita bagi free pula, ni kelas basic ni free ni, nanti mesti ada nak jual kelas lain. Inilah mentaliti kita. That's why kenapa kita masih lagi tak berjaya. Okay, so tapi tak apalah, saya tetap juga memberi, saya tetap juga orang kata memberi manfaat, memberi perkongsian, mengajar. Selama 2 hari saya berdiri kat sinilah tempatnya. Cuma ni kita dah ubahkan dia punya stage balik. Okay, so tak apa, saya tetap juga beri kepada anda yang nak. Sama juga dengan pagi ni, yang saya nak anda dengar betul-betul. Saya nak anda betul-betul dengar dengan clear, dengan jelas. Apakah perkara yang anda patut belajar sekiranya pagi ni anda adalah seorang founder ataupun leader yang di bawah anda ni adalah ada ejen. Dan ramai mengadu, tadi saya buka saya punya Telegram, ramai cakap dia mengadu kat sini, ejen saya lemau, ejen saya macam ramai kat sini. Kalau kita tengok, boleh kalau saya nak tunjuk pada anda? Okey, sebentar. Kita tengok yang ni. Okey, kita tengokkan kat sini. Nampak? Kat situ dia kata ejen tak ikut apa yang diajar, dah share. Kemudian dia kata kat sini, okey, ejen tak tahu copywriting. Okey, lepas tu dia kata ejen cepat down, lemau, yang amat. Tak alert, ejen susah nak ikut arahan. Okey, ejen adalah sendu. Tu antara benda-benda yang saya nampak. Okey, tak tahu macam mana nak buatkan ejen ni bersemangat. So, dengar betul-betul. Pagi ni saya nak memberikan anda beberapa benda yang saya dah train anak murid saya, terutama mereka yang founder ataupun mereka ni adalah leader. Mereka ni mungkin master stockist dan diorang ni di bawah dia adalah ada ejen. Dan saya juga melalui ataupun tahu cabaran ni dan Alhamdulillah sebab saya dulu pun ada pengalaman. Saya pernah jadi stokis, saya pernah menjadi ejen, saya memang berkecimpung dalam bidang training dan sedikit sebanyak pengalaman yang saya ada ni saya nak kongsikan, saya nak mengajarkan kepada anda pagi ni. Boleh ke boleh? Okay? Pagi ni saya tak boleh ambil masa banyak sangat. Sekejap je, singkat, padat, tetapi saya nak memberikan perkongsian yang padu. Kalau anda adalah founder or leaders dan anda okey? Kan? Kalau anda tidak alert, anda tidak orang kata follow sesi ni, anda jangan menyesal. Kalau anda menyesal masih lemau, kalau anda menyesal masih sendu,
anda punya ejen mungkin melompat pergi jadi ejen tempat lain. Itu akibat bila kita malas, bila kita tak nak memberikan komitmen, tuan-tuan. So please tolong. Dan jangan lupa untuk like, komen tag kawan-kawan anda. Tolong tekan butang share supaya boleh membantu ramai orang pagi ni. Dan apa kata sebelum saya masuk topik ni, saya nak ajak anda untuk 1-2 minit ni untuk kita bersyukur. Saya suka mengambil pesan pada ayat ni. Kalau anda lihat kat sini, syukur. Dan ingatlah dia kata, tatkala Tuhanmu mengumumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, tak bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Petikan daripada surah Ibrahim ayat yang ke-7. So apa kata pagi ini untuk kita sama-sama macam buat sedikit reflection. Apa yang kita syukuri semalam? Apa kata kita ambil seminit sekejap? Contoh, alhamdulillah semalam dapat sale RM100 pun alhamdulillah bagus. Alhamdulillah semalam saya capai 200. Semalam ada peningkatan RM20 pun peningkatan itu semua datang dari Allah SWT. So kalau anda adalah orang yang bijak, anda adalah orang yang nak menarik lebih banyak keberkatan, nak menarik lebih banyak rezeki, tuan-tuan, benda yang anda kena buat adalah syukur. Senaraikan dulu 4 ke 5 perkara yang kita dapat semalam. Selalunya kalau saya akan tulis satu dari segi saya punya personal. Contoh macam diri sendiri, macam family. Contoh macam katalah anda semalam, syukur saya dapat join, saya dapat belajar selama 2 hari dalam RPM. Siapa yang semalam rasa sangat syukur? Sebab macam kepala dia macam banyak benda. Mindset dia terima banyak perkara. Ya Allah, nasib baik babe aku tahu benda ni. Nasib baik aku belajar. Nasib baik aku masuk, aku join kali ni. Syukur benda tu. Sometimes tuan-tuan, saya melihat ni banyak perkara. Benda ni banyak berlaku depan mata saya. Dia asalnya hanya buat berapa ribu. Contoh macam 5,000, 6,000 sebulan. And then bila dia masuk kelas, alhamdulillah meningkat 20, 30 ribu. Meningkat lagi pula lepas tu sebab biasanya lepas belajar, insya-Allah, lepas belajar ni, dia akan ada banyak benda yang kita tahu tau. So bila kita tahu, skill kita meningkat, dia dapat attract more customer. And naik 100 ribu. Tiba-tiba ada bulan yang dia turun 80 ribu, 70 ribu tau, dia turun. And then bulan depan lagi, dia turun lagi. Sama juga, 60 ribu, 70 ribu. Tapi dia lupa yang dulu dia hanya buat 5 ribu sebulan. Tiba-tiba, dia hanya ada stuck sikit dan masa tu sepatutnya kita bersyukur dan kita sepatutnya adjustment. Kita buat adjustment sedikit. Mungkin team sales kita kurang kuat, kurang engage, kurang bercakap dengan customer. Mungkin ada orang yang dah pernah beli, kita tak contact untuk dia beli balik produk kita. Maybe macam tu. Mungkin kita sendiri ada pasangan kita atau mak bapak kita kecil hati dengan kita. Yang kita dah lama tak minta maaf. Faham tak benda tu? So benda tu yang selalunya mengganggu kita punya energi kita, fokus kita. So saya nak mengajak anda bersyukur. Itu tadi personal. Nombor 2 biasanya kesyukuran kita adalah dari segi perniagaan kita. So mungkin peningkatan RM100. Mungkin semalam pelanggan bertambah 3 orang, 4 orang. Kalau tidak ada yang kecil, mana mungkin ada benda yang besar nak berlaku? Faham atau faham ni? Jelas ke? Okay. So, faham kan? So, saya mengajak anda untuk sama-sama bersyukur. Tuliskan kesyukuran anda. Saya lagilah suka dan seronok tengok. Saya suka baca kesyukuran kalau saya dah bantu orang, anak-anak murid saya. Saya suka tengok dia bersyukur. Okay? Bila kita bersyukur, bukan nak kata masalah semua hilang. Tidak. Tetapi insya-Allah kalau masalah tetap akan datang. Masalah tetap akan berlaku. Okay? Tapi kalau kita bersyukur, sekurang-kurangnya Allah Ta'ala mudahkan kita nak lalu cabaran yang seterusnya. Boleh ke boleh? Okay, so isu dia dekat sini. Okay, pagi ni saya nak mulakan, saya nak tulis nota saya ni. So saya nak mulakan benda pagi ni insya-Allah dengan bagaimana saya nak bagi tahu apakah sebenarnya challenge. Apakah cabaran-cabaran. Okay, ni saya nak bagi tahu dulu apa cabaran dia. Kemudian saya nak ajar anda, dengar betul-betul. Jangan pelik kalau saya delete video ni sekejap lagi. Saya nak delete. So, make sure anda dengar betul-betul perkongsian pagi ni yang sangat penting. Saya faham anda adalah orang yang nak sales tu bagus.
So kalau sales tu bagus, kena jadi orang belajar, kena belajar dengan bagus. Okay, so macam ni. You all semua nak dapatkan sales. Okay, ini adalah the ultimate goals. So dengan membantu ramai pelanggan, insya-Allah boleh capai sales yang bagus. So mungkin anda adalah kat sini sama ada you all adalah founder. Okay, or situasi anda mungkin anda adalah leader. Leader tu maksudnya macam stokis ke, or seseorang yang mungkin ranking anda lebih atas lagi. Okay, so di bawah anda ni mungkin you all ada agent-agent. Ni adalah agent-agent yang kalau mereka menarik, kalau mereka buat sale, mereka buat marketing dengan betul, maka semua orang akan dapat manfaat. Sale ni akan naik ke atas. Semua orang akan dapat. Tapi masalahnya apa? Sekarang ni isunya apa pada ejen-ejen ni? Apakah isu dia? Ni nak kena tahu dulu. Dia macam ni, kalau doktor nak merawat pesakit, kena korek dulu. Kena korek dahulu. Apakah dia punya puncanya? So bila saya buat research pagi tadi dan sebelum-sebelum ni, kami dapati ada beberapa benda penting kat sini. Ada beberapa isu yang berlaku di kalangan ejen yang kadang-kadang tidak disolvekan oleh dia punya leader dia. So apa antaranya? Antaranya apa? Ejen dia lemau. Lemau, tak semangat. Betul ke betul? Kalau anda ada, tolong tambahkan kat situ. Ejen lemau ataupun ejen dia adalah tidak bersemangat. Penatlah kita tiap-tiap hari lah mungkin bagi macam-macam sharing. Macam-macam message, macam-macam video korang dah forward. Tetap juga macam tu. Tetap juga dia nak meninggal. Kan kadang-kadang korang macam pelik. Dia hidup lagi ke dah meninggal ni? Betul kan? Nombor 2. Okey. Nombor 2 dah semangat. Dah buat training. Buat training. Kemudian lemau balik semula. Lemau balik semula. Ya Allah, lemau balik. Letih weh, saya faham perasaan tu. Saya faham sangat anda punya perasaan tu. Betul kan? Okey, yang ketiga, apakah bendanya? Okey, you nak buat training ni. Tapi, tak tahu nak train apa. Tak tahu nak training apa topik yang sesuai. Dan saya juga nak cakap, okey, ramai juga sebenarnya di kalangan founder or leader ni, dia suka ajar topik yang syok sendiri. Bukan menyelesaikan apakah isu. Dia tak faham ejen ni sebenarnya apa. Apa cabaran ejen? Kenapa dia susah sangat nak dapat customer? Lagilah sekarang lockdown dah bersambung pula tu. Semalam kan diumumkan lockdown bersambung sekali lagi. Auto renew, babe. Anda tak risau ke? Adakah you all tak bimbang benda ni? Tak tahu bila kita dapat menjalani kehidupan macam normal, macam biasa. Kita masih lagi berada fasa lockdown. Tapi dengar sini, don't give up. Manusia, bebas ke, lockdown ke, dia tetap ada masalah. Produk kita adalah membantu dia selesaikan masalah dia. Selagi kita membantu orang, selagi itu bisnes kita boleh buat duit. Tapi kalau kita dah tak nak bantu orang, dah tak ada intention dah nak tolong. Saat itulah sebenarnya kita akan ada cabaran. Faham ni? Okey. Kalau saya senaraikan, dia ada banyak lagi. Tapi saya menyeraikan beberapa isu yang penting. Apa lagi yang jadi isu ejen ni? Tak boleh kawal emosi. Cepat sangat emosi. Tak boleh kawal emosi. Nak semangat tu turun naik. Penatlah bro or sis train dia. Kan? Lemau balik semula. Kita pun kadang macam, apa hal? Dia nak apa lagi? Kan? Apa lagi yang dia nak? Kan? Kadang-kadang dia emosi. Mungkin sebab you tak tahu nak training apa. Atau mungkin you all training balik-balik topik yang sama. Menyebabkan dia rasa, alah founder aku ni kan, apa hal lah founder ni. Ajar benda sama je, bosan dengar dia. So bila benda sama, dia jadi satu bebelan. Dia tak jadi satu ilmu yang baru. So, apa agak-agak kena buat? Agaknya apa nak kena buat? Apa lagi kat sini? Kalau kita tengok, kebanyakan ejen adalah
Dia hanya harapkan HQ. Ya Allah, kan dah jadi ejen. Dah dapat produk. Last sekali, HQ bila nak tolong kita? HQ bila nak beli customer kita? Bila nak bagi kita customer? HQ, bila HQ nak beli balik barang kami ni? Bagi kami untung, atas angin. Inilah masalah mentality agent. Dia tunggu, dia mengharapkan HQ yang bagi dia sales. Dia tak tahu sebenarnya bisnes ni adalah bisnes dia. HQ adalah ibarat satu perniagaan bisnes yang adalah seperti franchise. Yang orang, kalau franchise ni bukan senang babe, nak kena interview, kalau layak baru boleh buka. Tidak semestinya ada duit je boleh buka. Tidak semestinya. Okay? Dia kena interview, dia kena layak baru dia boleh run the business. Dan lepas tu dia yang bertanggungjawab untuk tarik pelanggan datang kepada bisnes tu dan buat sales. Tapi sayangnya ejen-ejen di bawah kita mengharapkan HQ yang tolong dia. Betul ke betul? Betul atau betul? So kita tengok balik yang tadi. Adakah anda nampak senarai cabaran ataupun isu-isu yang dihadapi oleh ejen? Nampak sekarang ni dia benda orang Johor kat sini, orang Johor panggil benda Allah dia. Nampak? So kalau kita tengok kat sini, ramai kata nanti ada lagi isu kat sini. Ejen tak tahu marketing. Tak tahu online marketing. Alamak, selama ni berniaga hanya guna offline. Tiba-tiba lockdown. Alamak. Masalah macam ni, macam mana nak berniaga? Kan? So terlalu ramai orang macam tu. HQ buat apa? HQ tak tolong. HQ macam mana nak buat online? HQ. Hakak pun tak tahu dek. Ni hakak HQ bagi tahu pada ejen dia. Hakak pun tak tahu dek. Dah selama ni hakak pun offline. Nampak tak kat situ isu dia? Semua orang adalah serba tak tahu. Tapi cuba kita tengok balik semula. Saya nak bagi anda solution pagi ni. Okay. This morning, I want to give you solution untuk apa yang berlaku. Okay. So, apa yang berlaku kat sini adalah kalau kita tengok, kita sendiri sebagai founder or leader, kita kerja kita menyalahkan dia je. Bila saya baca balik kat sini kan, dia kata ejen tak pandai, ejen lemau, ejen susah, ejen tak nak dengar cakap. Habis tu kita kat sini ni sebagai founder atau leader nak kena buat apa sekarang? Sekarang ni kita sebagai as a founder or leader, apakah benda yang sepatutnya kita boleh repair? Cuba kita tengok benda tu. Apakah perkara ataupun yang benda yang kita boleh buat untuk kita nak baiki keadaan? So pagi ni saya adalah nak fokuskan kepada sini. Founder or leader, apa yang you all kena betulkan supaya you all punya agent ni adalah boleh dibantu. Dan kalau you tak boleh nak bantu, saya nak cakap, the last thing saya nak cakap, biar saya bantu. Biar saya tolong diorang ni nanti. Kalau dia tak boleh nak dengar cakap you, mungkin sebab you tak tahu pasal training, you tak tahu macam mana nak convince orang, you tak faham macam mana nak buat. Apa kata kalau saya berikan peluang supaya you hantar kat saya, okay, kita ada sesi percuma besok, insyaAllah, bukan minggu ni, insyaAllah hari Selasa, pada minggu ini, hari Selasa, kita ada namanya kuasai pemasaran online. Tetapi kali ini saya adalah nak fokus kepada bagaimana untuk training agent supaya mereka boleh buat sale gila-gila, supaya mereka bersemangat, supaya mereka tahu macam mana nak online, macam mana dia orang boleh buat sale gila-gila guna online je. Mungkin kalau you all yang nak train tak tahulah ambil masa mungkin 80 tahun agaknya. Nak tunggu faham. Nak tunggu bagi agent you faham mungkin ambil masa terlampau lama sangat. Okay. So pagi ni saya bagi sedikit injection dulu. Saya bagi injection dulu apa boleh dibuat. Tapi sambungannya saya bagi besok. Selasa. Hari Selasa malam. Pukul, kalau boleh kita nak start lebih awal lah. 9 malam tu kita dah nak start. Supaya saya boleh membantu anda. Saya boleh jadi orang yang push anda punya agent. Sebab nak tunggu you all macam, alah lambat sangat. Okay. So dengar sini betul-betul. Ada tak yang nak saya tolong? Ada tak nak saya bantu train ejen-ejen dia? Biar saya yang tolong. Cuma bagi masa saya 1 jam. Saya nak 1 jam je.
Tapi you all sini pun kena turun nak as a leader, as a founder or your leader, saya buat kelas khas besok percuma. Percuma, tak ada bayaran. Ni kadang-kadang masalah tu lah. Masalah kita satu benda lah. Percuma. Ya ke? Betul ke? Entah-entah basic. Yelah tu. Belum masuk lagi dah buat judgement. Tu masalah tu itu yang masalah mentality pada ramai orang. Kan? Saya tahu anda tidak ada mentality macam tu. Anda adalah orang yang betul-betul nak grow cepat. Anda adalah orang yang cepat-cepat naikkan sales. Betul kan? Okay, so macam ni. Apa kata kita tengok macam ni? Okay. Apakah benda yang anda tadi sebagai founder or leader ni boleh buat? Okay, ni yang saya nak sharekan kepada anda. Boleh ke boleh ni? Adakah anda masih dengar? Adakah anda dah share apa yang saya buat pagi ni? Adakah anda dah tekan butang share? Adakah anda dah tag kawan-kawan ke ejen-ejen anda ni? Apakah benda yang anda dah buat? Okay, so apakah 5 perkara yang anda perlu buat? Saya bagi dulu bunga-bunga dia dan anda buat sekarang supaya mereka akan join sesi kita Selasa. Saya buat dulu benda ni. Saya nak bagi dulu beberapa bunga-bunga dia. Saya sambungkan besok. Make sure anda serius. Teknik ni kalau you all buat seriously, insyaAllah dia akan mula dengar cakap you. Dia akan mula dengar cakap you, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah. Kita usaha. Allah Ta'ala kata izinkan, maka diizinkan. So, apakah benda yang macam ni? Untuk you as a founder or you adalah leader, okay, bagaimanakah cara untuk you nak convince you punya agent-agent di bawah you ni? Okay, macam mana untuk kita nak convince dia? Supaya nanti dia boleh buat sales gila-gila. Supaya kalau kita convince dia, dia akan buat sales gila-gila. Ini benda yang berlaku. So, apakah benda dia? Apakah benda ataupun perkara yang anda mampu ataupun you boleh buat sebenarnya? So, saya nak ajar ni dulu supaya kita boleh gatherkan semua orang ni nanti. Kita boleh gatherkan. Okay, nombor 1. Apa yang anda perlu buat? Apa tindakan anda boleh lakukan? Apa tindakan anda? Apa tindakan anda untuk pengaruhi dia? Siapa dah ready? Saya nak tanya juga siapa kat sini yang dah share. Saya kalau tak ada ramai share, saya bagi 1 point je. Serius, saya bagi 1 point je pagi ni. Yang lain saya simpan. Kalau anda tidak tekan butang share, saya tak nak bagi. Okay? Kalau anda tidak committed, you keluar masuk, mungkin ilmu ni jadi tak berkat. Saya tak suka orang macam tu. Saya suka kalau anda belajar, setengah jam je kot. Saya pun tinggal 8 minit je ni. Dah, saya ada appointment dengan doktor gigi saya kejap lagi ni. Saya pun tak boleh lama. Ada appointment untuk rawatan gigi. Dan dalam masa sama sebenarnya saya juga tengah recovery lah 2 hari ni. Memang gila weh. Mengajar berapa ribu orang. Okay, 2 hari ni. Kan, dan berdiri. So, anda faham perasaan dia dan kepenatan dia tu. Tergolek semalam. So, tergolek pun masih boleh senyum. InsyaAllah. Okay. So, apakah tindakan anda yang anda boleh convince dia supaya boleh tarik dia jumpa saya besok? Dia jumpa saya besok, senang. Besok kita bagi dia jalan macam mana. So, ni perhatian kepada anda founder-founder, kepada leaders. Mahupun ejen. Saya ada buat sesi percuma untuk anda hari Selasa malam. Okay? Hari Selasa malam. Percuma, pukul 9 malam macam tu. Anda dah kena ready dah. Sebab saya nak bagi beberapa benda yang saya rasa macam you all tak boleh handle tadi masalah. Ejen lemah tak semangat. Biar saya bagi semangat. Tak kerti buat training. Saya train dia dulu yang boleh buatkan dia buat duit. Dia nampak jalan macam mana boleh buat duit. You tak tahu nak training apa. Saya bagi topik yang penting besok yang you nanti boleh ikut apa yang saya buat. Dia tak boleh kawal emosi. So kita touch emotion dia insyaAllah. Supaya kita boleh pegang dia, pegang hati dia, menangi jiwa dia. Okay, dia harapkan HQ. Saya tolong anda besok. Macam mana dia tak payah berharap pada HQ, dia akan harapkan diri dia untuk buat sale lagi banyak. Dengar ni betul-betul. Tolong jangan keluar. Tolong tekan butang share. Tolong kalau anda ada ejen-ejen, minta wajibkan dia tengok sesi saya ni nanti. Sebab dia orang pun akan dapat banyak benda. Dia orang sendiri pun akan spark diri dia. Dia pun akan nampak, aku ni banyak rupanya potensi. Aku ni sebenarnya boleh berjaya. Bukan HQ, bukan kerjaan aku, bukan aku kena berharap pada HQ. Tetapi aku kena usaha sendiri.
So, saya nak anda dengar betul-betul. Anda sebagai founder or leaders pun dengar ni betul-betul. Nombor satu, anda kena ingat, manusia terinspirasi dengan kita bukan kerana apa benda yang kita buat. Dengar betul-betul. Saya nak explain ni sikit je. Manusia ni, contoh macam agent you, terinspirasi dengan kita ni, dengan you sebagai founder or leader, bukan sebab apa yang kita buat. Macam sebab saya buat online, dahsyat lah, dia pandai Facebook lah, dahsyat lah kan, power lah. Bukan pasal benda tu. Kalau ada buat benda tu sekejapan je, lepas tu dah hilang, dah habis, gone. Nak tak saya bagi tahu kenapa mereka akan follow you? Kenapa mereka akan terinspirasi dengan you dan ramai gila orang tak buat benda ni? Patutlah Rizak dia sedih. Sebab apa tahu benda ni datang? Sebab RPM yang 2 hari ni, ramai orang tanya soalan ni. Macam mana nak train agent saya? Macam mana nak buat agent saya dengar cakap? Macam mana nak buatkan agent saya jadi lebih perform? Banyak sangat soalan ni keluar. So saya kata dengan tim saya, tim, jom kita buat kelas, bagi dia orang free. Tak payah bayar. Serius, kalau dia tak ambil peluang ni, orang kata macam nikmat dah datang, tapi dia macam kufur nikmat. Serius, tidak menghargai nikmat pun satu benda yang saya rasa bahaya. So nombor satu adalah dengar. Nombor satu, manusia terinspirasi adalah sebab why you do. Why you do what you do. So bila saya kata dia terinspirasi dengan why you do what you do, bermaksud dia nak tahu, Cik founder, Encik HQ, kenapa you buat benda ni? Why ya? Ada tanya macam tu. That's why kat sini pentingnya untuk you keluarkan namanya founder story. Siapa kat sini pernah tengok macam founder story tentang McDonald's? Rekrut punya perjalanan. Macam saya suka tengok perjalanan Steve Jobs. Saya tengok story-story semua yang keluar berkaitan dengan Steve Jobs. Semua dokumentari saya dah tengok. Saya sangat terinspirasi sebenarnya dengan Lamborghini punya owner. Ferruccio Lamborghini nama dia. So, benda tu menunjukkan saya macam, wow. Dan sekarang pun saya tengok macam saya teruja tengok macam founder Ferrari. Kenapa dia minat sangat pada racing? Okay. So, founder story ni, bila kita tahu, dia buat benda ni. Contoh, saya ambil cerita macam Lamborghini punya owner. Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia adalah orang yang buat, orang kata trekta, dia buat bajak. Dan dia untuk dia macam celebrate diri dia, reward, dia sukalah beli kereta-kereta sport. So dia belilah Ferrari. Dan bila dia beli Ferrari, masalahnya adalah Ferrari tu dah ada masalah pada brake disc. Sebab brake disc tu problem. So dia macam, kan dia dekat, dia kan satu negara, Italy. So dia pergilah jumpa dengan Ferrari, Scuderia Ferrari. So dia kata, kau punya brake disc macam ni ada problem. Dia kata, can you change, can you make improvement? So orang ni pula cakap, Ferrari ni pula cakap, kau tak layak lah nak cakap pasal ni. Kau tak layak lah nak tegur aku. Kau tu pembuat trekta, bajak. Pergi balik buat bajak. So menyebabkan dia macam terbakar, babe. Kau ajar, dia kata. Sebab Lamborghini punya owner, dia tahu pasal benda tu. Dia boleh buat benda tu. So balik tu menyebabkan, bagus juga Ferrari buat macam tu. Sebab lahirlah brand dia Lamborghini lepas tu. Kalau dia tak sentap, taklah lahir brand tu. So dia pun balik, dia buat. Dalam masa 6 bulan, dia dapat siapkan kereta Lamborghini yang pertama. Macam. Dan bila orang tahu cerita tu, dia adalah lahir daripada story ni, dia buat adalah sebab dia nak buktikan dia ni bukan orang biasa. Aku bukan pembuat trekta sahaja biasa-biasa. But I can do many things in my life. So, jadi sama juga dengan anak-anak buah you all pun. Dia nak tahu you all punya founder story. Kenapa cik kak, cik puan, cik abang, cik tuan buat benda yang you buat sekarang. Okay. So mungkin you buat satu sesi nanti bila training, mulakan dulu dengan kenapa you buat apa yang you buat. You mungkin ceritakan apa kesusahan you dulu, apa struggle, cabaran yang you dah lalu benda ni, menyebabkan you jadi macam sekarang. Benda ni lah sebenarnya yang akan memberikan inspirasi dengan izin Allah, memberikan mereka semangat dan menyebabkan kenapa mereka akan follow you. Dan saya pasti dan percaya anda juga adalah orang yang pernah dengar cerita saya. Kenapa saya buat apa yang saya buat. Dulu saya buat bisnes tak ada orang guide. Saya tak tahu macam mana nak buat. Saya hanya buat offline. Sedangkan
saya yang masih lagi berdarah muda ketika tu, saya rasa macam, aku muda lagi kot. Kenapa aku tak explore ilmu online? Dan saya try buat, tak jadi. Kereta nak kena tarik. Nak beli rumah tak mampu. Rumah sewa pun kadang sangkut. Faham tak? So, cerita ni sama. Mana cerita kita mana boleh ulang-ulang. Mana boleh nak buat cerita lain. Memanglah kita akan sentiasa ulang. Dan lagi kita ulang lagi orang nak, orang makin kuat dia punya kepercayaan kepada kita sebab kita storykan kat dia. Why do what I do. Itu akan pengaruhi dia. Macam, siapa kat sini rasa macam, lah inilah benda yang saya miss. Patutlah. Aku rasa ni lah benda ni aku tak cakap pada aku punya ejen. Patutlah semua macam Acah meninggal. Faham tak saya cakap ni? Jelas ke? So, nombor satu yang paling penting. So, hari ni dah boleh mulakan dah. Ceritakan benda ni, okay? Nombor dua adalah sentiasa share ilmu yang kan dah salah eja. Share ilmu yang up to date. Share ilmu yang up to date. Masalah kepada ramai orang pula kadang-kadang ni adalah dia share benda-benda yang dah lama. Okay, balik-balik ulang yang sama sebab apa tau? You as a founder or leader tak pergi belajar. Macam mana nak tahu? Ejen tanya, sis, macam mana nak buat Facebook ni? Entahlah, sis pun tak apa nak sure sangat. Dah payah, dah dia pindah pula pergi tempat lain. Pergi jadi ejen orang lain. Lepas tu kita pula bengang. Kenapa jadi ejen orang lain? Kenapa melompat? Kenapa tak setia? Pengkhianat lah. Semualah keluar lah benda tu, segala benda. Tak naklah macam tu. Okay? Share ilmu yang up to date. You sendiri pun kena belajar. So, saya nak invite you all untuk sama-sama berada dalam sesi. Okay? Sesi kuasai pemasaran online. Di mana kita akan ajar anda nanti. Kita akan ajar bagaimana untuk anda ni nak train dia orang. Ni sesi ni saya nak bagi tahu anda. Kita nak ajar bagaimana anda nak tarik ejen baru dan bagaimana anda nak train ejen-ejen yang sedia ada. Bila? 29 Jun. 9 malam. Okay. Kalau anda yang nak join sesi ni, anda boleh pergi ke telegramnajib.com. Nanti kat situ anda akan nampak kita ada buat satu posting kat sini. Kita bagi dia punya link kat situ. Bagaimana untuk anda nak join. Bagaimana untuk anda nak mendaftar kat situ. Macam. Faham ke faham ni? Join kat telegramnajib.com untuk anda dapatkan akses masuk untuk join sesi ni percuma esok. Siapa nak benda tu? Okay? Siapa rasa kat sini nak? Kalau saya sendiri yang boleh train dia punya agent. Kalau you adalah, ada kawan-kawan yang lain, you ada yang founder-founder, leader-leader yang nak tahu bagaimana nak buat training yang betul. Bagaimana saya boleh membantu? Apakah topik-topik training yang saya dah sediakan? Saya dah sediakan yang kalau you hantar you punya agent ni belajar, berdesup-desup insya-Allah. Meroket sales mereka insya-Allah. InsyaAllah dengan izin Allah. Bukanlah saya. Saya ni sebab saja nak ilmu ini diperturunkan kepada anda. So boleh anda forwardkan poster ni nanti masuk sekarang ni. Masuk ke telegramnajib.com. Masuk kat sini. Okay. Dan join kelas kita pada Selasa malam ni. Boleh ke? Okay. Tolong forwardkan. Tolong ajak kawan-kawan anda masuk ke dalam telegram ni. telegramnajib.com. Bagi mereka yang struggle nak training orang, struggle nak cari sales, tak tahu training yang betul dan tepat. Ada sesuatu yang saya nak berikan kepada mereka ni pada Selasa malam dalam sesi kuasai pemasaran online yang kita buat setiap minggu secara percuma. Tak ada bayar. Cuma. Dan percuma yang saya bagi adalah bukan percuma biasa-biasa. Saya tak bagi percuma yang biasa-biasa. Saya bagi percuma yang namanya free Premium. Okay. Premium. Gabungan antara free plus campur dengan benda yang saya bagi ni adalah sebenarnya premium. So dia jadi kat sini premium. Bukan biasa-biasa. Bukan kaling-kaling. Mantul. Yang saya nak bagi ni. Dan saya boleh kata ilmu yang saya nak bagi esok adalah nilai kalau nak bayar adalah RM1,999. Tapi kita bagi anda premium. Tak payah bayar. Tugas anda
tolong forwardkan ke grup-grup yang anda dah ada. Tolong beritahu ejen, tolong bagi tahu anda punya stokis-stokis yang nak buat rekrutmen. Macam mana nak buat, macam mana nak tarik ejen baru, macam mana nak rekrut atau training ejen yang sedia ada. Tu yang saya nak cakap. Please join in insya-Allah. Okay? Saya rasa itu je untuk sarapan Minda Momentum pagi ni. Saya harapkan anda dapat sesuatu pagi ni. Siapa dapat sesuatu pagi ni? Dapat sesuatu ke dapat banyak benda? InsyaAllah banyak kan? Ada banyak benda ataupun banyak perkara yang sebenarnya anda belajar hari ni. Dan saya gembira dapat bercakap dengan anda. Saya pun rasa bersyukur sebab dapat membantu anda pagi ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.